kesejahteraan. Bersama kita berusaha menuju kejayaan yang nyata dan sehat sejahtera bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hampir bermula lagi sekali satu program yang topiknya amat santai, tetapi kalau kena masalah kembung pada petang ini, kita cerita ramai daripada rakyat kita ataupun follower kita yang pernah kena. Betul-betul, siapa yang kat sini yang pernah kena lebih daripada beberapa jam atau beberapa hari ataupun kadang-kadang tu sampai berminggu-minggu? Ada? Oh, ada ada belakang saya ekor kata saya. Okey, berarti kita tak pernah sunyi daripada masalah kembung ni, betul tak? Jangan confuse dengan masalah buang angin tu, tahu tak? Yang kentut-kentut semua tu pun memang ada kaitan. Sebab bagi mereka yang tak boleh kentut, dia pun ada masalah kembung juga. Cuma kita nak lebih fokus kepada yang segah ni, yang sampai tak boleh bernafas ni. Boleh? Okey, baik. Kalau dah bersedia, balik pada cerita kod-kod you masih lagi nak cerita pasal kentut ni. Sebenarnya adalah fitrah. Kalau tak boleh 5 hingga 15 kali sehari, itu average per day. Yang selalunya yang ni tak adalah busuk-busuk sangat kan. Yang ni orang kata normal. Okey, yang kalau bandingkan dengan lembu, kerbau semua tu, kadang-kadang dia orang tu sampai 160 300 kali. Bukan kali saja, berapa liter dia keluarkan tu yang namakan methane gas tu kan, yang orang kata membakar dunia ni panas sebab kan terlalu banyak dia keluarkan. Tetapi sebenarnya manusia, saya nak cerita pada anda sekalian, bila kita kata kembung, dalam bahasa orang putih panggil bloating. Dengar elok, bloating, ladies and gentlemen, we are talking about bloating. Okay, that means you berasa ada sense of gas, ada gas dalam badan you yang tak boleh keluar. Itu dinamakan kembung. Sampaikan ada orang tu sampai sendawa. Tahu sendawa? Maksudnya dia orang utara panggil belahak lah, faham tak? You faham ke tu? Okey, kembung ni dia ada dua jenis, satu yang berpenyakit, satu yang tak berpenyakit. Kita nak cerita yang berpenyakit dulu, seperti IBS. Orang yang ada irritable bowel syndrome, 1 in 5 atau 1/6, setiap 5-6 orang, seorang yang kena IBS tu memang masalah besar. IBS tu 1/6 orang boleh kena. Tapi orang yang kena IBS tu, dalam orang yang berpenyakit IBS tu, kembung adalah feature dia. Maksudnya ciri-ciri dia. Orang yang ada gastroenteritis, orang yang ada diverticulitis. Diverticulitis ni maksudnya ada inflamasi dalam you punya usus, ada celiac disease, ada masalah indigestion, susah lawas ataupun pencernaannya terganggu. Tetapi yang ramai yang kena ialah, terutama sekali bulan puasa ni pun boleh kena juga, adalah disebabkan oleh makanan. Seperti kacang, bawang, brokoli. Nanti saya bagi list makanan-makanan kalau you senang kembung, you kena tengok balik. Okey, yang gas yang saya kata bau tak bau tadi tu, kalau kita cakap banyak, macam saya tengah bagi lecture macam ni, ataupun kita bernafas melalui mulut banyak, ataupun kita orang panggil hirup udara lebih, you akan dapat orang panggil, kalau gas tu keluar, dia panggil nitrogen dan oksigen. Yang ni selalunya tidak bermasalah, tidak cause any problem lah. Tapi bila dia campur dengan hidrogen, carbon dioxide, methane, itu yang paling berbau tu, macam hydrogen sulfide semua tu, kalau campur pula dengan carbon dioxide, methane gas semua tu, yang ni yang menjadikan kita tak tahan kalau keluarkan gas tu. Baik, apa jadi kalau dia tak keluar? Yang ni yang penting hari ni, betul tak? 7 perkara atau 7 cara yang orang boleh kena masalah bloating ni, masalah kembung perut ni. Nombor 1 ialah, yang paling popular ialah lactose intolerance, susu. Dia tak boleh kena susu, sama ada susu pure ataupun susu kotak. Dia tak boleh tahan dengan lactose, kan ada enzim
ada bahan dalam susu tu nama lactose. Okey, kalau anda dah tahu anda tak boleh makan susu, tak payahlah. Tapi kadang-kadang tersalah ambil, tak nampak tulis susu, tak nampak ataupun bau susu, tapi dalam tu ada susu. Makanan yang dah refine ataupun daripada supermarket banyak yang ada susu. Jadi kalau you allergic ataupun tak boleh, you ambil tu siap. Nanti dia jadi fermentasi yang keluarlah bakteria-bakteria yang mengamuk, nanti dia tak boleh keluar dan dia dapat makanan yang dia tak suka. Yang jahat tu jadi naik, maka gas tu yang akan orang kata tolak bahagian perut you tu, susu tu, maka jadilah kembung. Nombor 2 ialah ada satu lagi nama casein, juga dalam susu pun ada, dalam telur pun ada, so kena jaga baik-baik. Okay. Satu lagi ialah masalah red meat. Orang yang suka makan daging merah senang juga dapat kembung. Nombor 1, 2, 3, 4. Nombor 4 dalam bahasa sains dia panggil SIBO, Small Intestine Bacteria Overgrowth. Maksudnya bakteria ni tak seharusnya ada dalam small intestine. Bakteria selalunya dia berkumpul, dia kedai mengopi dia kat kat kolon, faham? Yang besar tu, perut atau usus kita yang besar tu. Tapi bila dia naik ke bahagian small intestine yang bukan kawasan yang sewaktu dengan dia, maka bakteria inilah yang selalu menyebabkan fermentasi yang bukan-bukan, ataupun jadi segar. Ada orang sampai rasa sakit belakang pun, ada orang sampai rasa loya pun ada, sebab terlalu banyak bahagian small intestine ni. Sebab tu dia panggil overgrowth small intestine, usus kecil, bakteria pula tu. Sebab yang ni selalunya dia orang pergi test pakai breathing punya test kat hospital, nak tengok sama ada gas tu tinggi tak tinggi, keluaran daripada bakteria tu. Kan saya kata seperti hidrogen dengan methane ni, carbon dioxide, semua adalah cara dia cek. Kalau tinggi, dia akan bagi ubat untuk meredakan keadaan. Selalunya lega lah. Tapi sebelum lega tu, setengah orang tahun ni tak baik, dia pergi lagi tahun depan. Kadang-kadang dia lega, kadang-kadang datang lagi. Yang ni kena cek dengan pakar gastro. Faham? SIBO nama dia punya diagnosis itu. Okey, baik. Dan selalunya gas dengan cecair sekali boleh bertahan dalam badan kita, tak boleh atau sukar dikeluarkan. Itu yang dia tendang naik ke atas sampai jadi kembung. Okey, seterusnya kita sambung nombor 6. Nombor 5 sekarang, inflamasi. Kadang-kadang masalah bakteria lain pun boleh menyebabkan kita dapat kembung juga. Kat mana saja, daripada perut sampai kolon, kalau ada inflamasi, ada radangan, ada infection pun boleh dapat apa orang panggil kembung. Tadi saya ada cerita yang alergi kepada makanan lah sebenarnya punca utama selain daripada yang bakteria tadi. Dan last kali ialah gluten. Anda alergi kepada katakan gandum, ataupun ada jenis-jenis katakan bijirin yang you tak boleh, sebab di kulit je permukaannya tu ada gluten. Gluten ni sejenis protein yang you allergic, dan bila allergic tu dia jadi lawan balik nanti bakteria seperti biasa. Bila dia mengamuk juga, joint venture sekali dengan masalah gluten pun. Gluten tu selalunya intolerance. Okay? Maksudnya you sensitif, maka you akan jadi orang panggil kembung juga. So kembung-kembung ni jangan main, sebab kadang-kadang kalau you test dulu dengan rawatan, saya bagi sekarang, ambil betaine hydrochloride dulu. Kalau lega, berarti you bermasalah tentang mungkin tak cukup hydrochloric acid saja dalam you punya perut, stomach di atas. Okey, asal-asal daripada stomach pun dah tak cukup hydrochloric acid. Kalau berumur, selalu orang yang dah meningkat umur pun hydrochloric acidnya turun. Dia tak boleh cernakan, dia tak boleh proses dia punya makanan-makanan berat, termasuklah protein dan fiber ataupun daging-daging. Lepas tu ada orang pula yang dah buang bile ataupun buang gallbladder, empedu, ataupun dia ada masalah dengan liver dia, jadi bile salt dia tak cukup. Bila bile tak cukup ni susah lah, terutama sekali kalau you makan bahan-bahan yang berminyak atau berlemak, dia susah nak handle, maka dia naik, tendang ke atas. Ada sikit lagi cerita, kalau kat stomach tu, selain daripada hydrochloric acid yang tak cukup, you mungkin kadang-kadang setengah ada orang penyakit acid reflux.
tahu tak, bila hydrochloric acid tak cukup, valve kat atas tu terbuka, dia macam GERD, dia naik ke atas. Ni pun boleh menyebabkan naik sampai jadi bloating, sampai ada, saya kata apa, flatulence tu maksudnya itulah, sampai gas-gas yang banyak, sampai terkentut-kentut dan sebagainya tu. Yang ni harus kita bantu dengan betaine, tulis kat situ, betaine hydrochloride, dan satu lagi apple cider vinegar. Ni detail you tengok lecture yang lepas-lepas. Bagi mereka yang ada gallbladder problem pula, ya, you kena ambil suplemen lah. Cuma saya nak dapat yang halal kat Malaysia ni susah. Saya pernah recommend kepada pesakit saya, tapi semuanya tak ada label halal. Maklumlah dia orang ambil daripada bahan-bahan yang mungkin ada daripada binatang pun. So you kena hati-hati. Gallbladder ni atau bal ni kalau tak cukup, dia sampai itulah sedawa, sampai berangin-angin perut, lepas tu sakit pun ada. Yang penting you kena import yang bal salt yang halal. Saya masih lagi mencari-cari nak bantu ramai pesakit ni. Lepas tu kalau you pula ada masalah pankreas pun boleh, sampai diarrhea, apa, cirit-birit, sampai you punya najis kalau nampak macam berminyak kan. So kalau sampai ada kembung perut juga, selalunya you suspect pankreas. Boleh. Yang ni yang penting sekali, kalau melibatkan pankreas kena kurangkan gula. Cepat kita nak cerita tentang small intestine pula, sebab ramai orang nak tunggu apa lagi yang boleh cepat baik, betul tak? Yang penting saya nak bagi tahu sekejap lagi ialah makanan. Sekejap. So small intestine, 90% daripada digestion kita berlaku kat small intestine. Semua absorption, digestion kita, yang paling penting ialah small intestine. Kan ada 3 kompartmen tu. Jadi kalau salah fermentasi, ada bakteria yang tak harus ada kat situ, dia datang melawat kat situ, dia beranak pinak, jadi bloating. Okey, yang saya panggil SIBO tadi. So yang penting masa ni you tak boleh makan banyak fiber, tak boleh banyak serat-serat. Walaupun serat adalah terbaik, tapi kalau kita dah tahu you ada SIBO ni, ada masalah bakteria overgrowth ni, probiotik pun kena turun. Bahkan tak dibenarkan sebulan ni ambil probiotik. Tahu probiotik tak? Bakteria-bakteria tu tak payah beli semua tu, fiber-fiber tu, serat-serat tu out. Okey, yang penting you kena ambil garlic, you kena ambil oregano, you kena puasa. Di bulan puasa ni harusnya cepat baik. Large intestine pula, usus di bahagian kolon tu, you kena make sure masa ni boleh ambil probiotik dan boleh ambil fiber. Kalau you bermasalah bahagian big intestine lah, kalau doktor kata you bermasalah kat big intestine. Okey, apa you kena buat? Ini yang penting hari ni. Okey, kita ambil 5 minit ni, apa nak kena buat. Nombor 1, gula out. Okey, you kalau ikut D&D diet sebenarnya banyak menyelamatkan diri. Sebab gula tak boleh, bukan tak boleh lah, memang saya tak benarkan. Kalau boleh, you tolak walaupun yang tak nampak tu. Yang penting yang tak nampak. Sebab yang nampak kalau you ambil juga, memang you orang kata berdegil lah kan. Tak boleh nak bantu lagi dah. Nombor 2, yang tak nampak tu very, very important. Yang penting susu, dan kalau boleh sementara you ada bloating ni, ada kembung ni, tolak ke tepi dulu daging-daging semua. Okey, buat sementara waktu. Nombor 2, you jangan makan terlalu banyak dan jangan makan terlalu kerap. Paling tinggi kalau boleh makanan yang solid ni, ataupun makanan yang real, dinner atau lunch 2 kali je, maksimum 1 hari. Okey, kalau bulan puasa ni you amalkan buka puasa saja makan, sahur sikit, cuma buat syarat, lain tu concentrate pada air, insyaAllah no problem. Okey, lepas tu jangan terlalu ambil chewing gum. Tahu chewing gum? Chewing gum ni apa Melayu panggil chewing gum saya pun getah apa. Okey, tapi sugar alkohol dalam tu yang bahaya tu. Ada sorbitol, ada mannitol, ada xylitol. Nah, bila kalau you tengok kat belakang you punya makanan tu ada tol tu, janganlah ambil, nanti ditolol kita pula. Dia sebenarnya tak pernah cerita benda ni boleh menyebabkan bloating. Ada yang carbonated drink tahu tak, yang buka aja pun so ada carbonated punya minuman tu, tolong gula-gula getah. Okey, gula-gula yalah kan. Alright, betul. So hati-hati, jangan. Okey, carbonated drink, probiotik,
bagus. Kalau siapa yang tidak bermasalah besar sangat sampai tak boleh tidur semua tu, probiotik adalah digalakkan. Sebab apa? Dia seperti yang saya buat go base tu kan, yang saya tekan masuk garam semua tu 5 hari kemudian macam jeruk lah, boleh yang sehat lah, kimchi ke ataupun miso soup daripada Japanese punya tu, okey. Gula batu getah, ya Allah, okey, right. So jaga baik-baik. Siapa yang constipate, constipate, sembelit, you jangan main-main dengan masalah ni, cuba kontrol, okey. Betulkan sembelit tu dulu dengan ikut makanan-makanan yang orang kata pelembut, banyakkan buah-buahan, pisang sebagainya, okey. Orang yang sembelit selalunya saya tak pernah ambil terlalu banyak fiber masa sembelit tu. Tapi yang bagusnya fiber mengurang dan menghindarkan sembelit, tapi masa tengah sembelit tu jangan tinggi sangat, sebab fiber nanti susah dia nak keluar. Sebab yang ada pun tak lepas lagi, betul? Okey. Yang penting sekali cara untuk menyelesaikan kembung ni, dengar ini dia jawapan yang sebenarnya. You kena tengok pukul berapa yang you makan, masa mana you kena tu. Maksudnya kena ada diary. Katakan you makan buka puasa, nanti pukul 7.30 lepas maghrib tu you kena tulis makan apa. Okey, hari ni makan macam ni, tak kembung. Besok makan lain sikit pula, you tengok apa yang you makan tu. Jadi kalau you dah tahu apa you makan tu menyebabkan kembung, senanglah. Itu nombor satu yang paling mudah. Ramai orang tak buat benda ni. Walaupun saya cerita ni macam, alah dok, senang je. Pasal senang lah ni saya cerita ni, tapi ini nombor satu. Sebab bila you bloat dan bila you tahu bila you makan, apa you makan, jadi makanan tu kena ditolak ke tepi. Okay. Mungkin you nak cuba balik lepas sebulan 2 nanti boleh, tetapi kalau datang balik kembung berarti you memang sensitif lah. Kan setengah orang tak boleh makan, contoh saya bagi sekarang makanan seperti beans, tahu, beans, kacang, lentils, dal, makanan-makanan setengah orang tak boleh ada MSG, dia jadi kembung lah. Lepas tu ada orang memang tak boleh langsung ada soda, carbonated drink ni, susu, lagi bijirin, macam saya kata apa, bahan-bahan yang bergandum, ataupun setengah orang buah apple dengan buah pear terutama sekali. Saya pun heran, apa dalam apple dengan pear ni nampak macam okey je, tapi setengah orang ada jenis-jenis buah yang dia tak boleh. Faham? Okey, brokoli selalu orang yang ambil cruciferous vegetable. Walaupun saya galakkan, tetapi untuk orang yang senang kembung, dia tak dapat handle. Seperti brokoli, apa tadi, bok choy, gobis, cauliflower, pernah dengar? Brussels sprout, ini semua, cabbage, onion, jenis-jenis bawang, garlic, you kena hati-hati. Okay. Almonds, dan ada juga saya kata tadi, kalau tak di-listkan kat sini pun you sendiri tak boleh. Setengah orang tak boleh ambil, katakan sate, kuah dia tu. Setengah orang tak boleh ambil mi ke, nasi lemak ke, yang mana yang you tak boleh tu you tulis kat situ, you tolak ke tepi dulu. Tengok, kalau lega, betul lah saya cerita. Tapi you boleh introduce balik masa depan nanti, cuma untuk sementara waktu. Dan kalau ikut D&D diet, tak payahlah nak risau sangat, sebab you tak perlu nak kena ambil susu semua tu kan. Gula-gula memang out. Okey, yang bagusnya kita kena bagi jawapan pula. Tadi saya kata betaine hydrochloride, apple cider vinegar, ambil 2 sudu dalam 250 ml punya air, minum. Okey, sebelum nak makan. Saya ulang, sebelum nak makan. Minum biasa saya tak galakkan, tapi minum dengan apple cider vinegar boleh, sebab kita nak asid tu membantu asid kita yang dah lemah dalam badan kita. Faham? Okey, next. Betaine hydrochloride pun sama konsepnya, nak meningkatkan asid supaya dia boleh mencerna. So leafy greens yang lain daripada yang cruciferous tu boleh. Sayur-sayur lain lah yang seperti bayam pun boleh, yang tak berapa rangup sangat pun banyak ulam-ulam kita dibenarkan. Cuba tengok mana yang bila saya kata ulam-ulam pun saya risau juga, nanti setengah orang tak boleh juga. So kita tidak tahu siapa tak boleh makan apa, cuma you boleh kenal pasti.
Saya bagi strategi umpamanya ginger boleh, asparagus boleh, pistachio, lemon boleh, mint boleh, apa lagi, sachainchi oil boleh, habatus sauda dengan haba jala boleh, lagi satu D3K2 mesti, avocado boleh. So banyak yang boleh daripada yang tak boleh. Okey, last sekali ialah pastikan you tidak bermasalah stres, sebab rupa-rupanya stres boleh menyebabkan kembung juga. Sebab bila stres, kortisol tu naik. Kortisol ni dia menyebabkan susah untuk orang panggil apa, pencernaan. Tahu kortisol adalah apabila you dalam stres. Dan last yang tak boleh kita anggapkan dia enteng ialah bagi mereka yang pandai mengurut, tolong urut partner you kalau dia tengah segah atau tengah kembung ni, okey, dan urutnya selalu kat bahagian bawah daripada liver belah kanan. Urut tu maksudnya tekan, tak usahlah urut kasar, tekan, tahan dalam 20-30 saat macam tu, sebab dia ada nerve yang you kena orang panggil rangsangkan balik supaya dia tenteram, itu dipanggil vagus nerve. Yang ni dia sampai boleh bukan takat perut atau bahagian abdomen saja sakit, tapi sampai belakang, sampai leher, sampai tengkuk ni pun sakit, ya, sampai urat pelikat ni semua. Especially bagi mereka yang ada masalah bahagian bile, bahagian gallbladder. Cuba dulu urutan ni, selalunya dia boleh lega. Setengah orang meniarap dia lega, setengah orang kena ambil air yang dibuat dalam bentuk teh, air seperti air daun salam, air, pernah dengar air daun salam, campurkan dengan halia sedikit, supaya orang kata apa, keluar angin, masuk dengan sedikit madu, no problem. Okey, itu adalah antara yang saya boleh bagi pada petang ini. Anda jangan lupa yang penting tadi ialah fasting. Saya sebutkan tadi fasting kan. Jangan lupa cuba terus fasting. Kalau tak boleh tak apa, break the fast. Anda buka puasa dengan air dan kurma saja, tak payah makan banyak-banyak. Lepas tu sambung lagi puasa tu. Puasa dengan air dulu kalau tak boleh. Puasa kalau takut kembung pula. Okey. Lain pada tu, insyaAllah kalau tak baik-baik sampai 2-3 minggu kembung, you pergi cek. Takut-takut ada apa tu, masalah gejala lain yang blok, kenapa tak boleh keluar angin ni semua. Faham? Sebab ada kes-kes yang kalau kita kata oh cuma angin, rupanya ada masalah ketumbuhan yang blok you punya kolon ataupun small intestine tu. Yang tu biar doktor yang buat keputusan. Boleh? Okey, kita doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita dah 14 hari ini, alhamdulillah, dah hampir 2 minggu lah kan. So lagi setengah perjalanan kita, masih lagi berpeluang untuk membetulkan banyak keadaan. Boleh? Okey, so dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Jangan lupa untuk let go and feel good. Okey, by the way, promosi kita masih lagi on, ya. Jangan lupa, sebab walaupun banyak orang cuba fake, cuba meniru kita, tapi Tuhan tu Maha Kaya, dia memberi orang panggil apa, kawalan ataupun dia protect kita lah, bagi rezeki tu supaya tidak putus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.